Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Nasional 8 edisi 8 November. Saya Waluqman Muafizol. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Jawatan Kuasa Khas ditubuh kaji mekanisme kawalan vape. Tambahan peruntukan bomba 50 juta ringgit hadapi banjir. Penggunaan IBS dipertingkat dalam pembinaan rumah. Jawatan Kuasa Khas mengenai rokok elektronik atau vape ditubuhkan untuk mengkaji penguatkuasaan dan mekanisme kawalan terhadap penggunaannya di negara ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, sebarang kenyataan lanjut berkaitan vape selepas ini hanya akan dikeluarkan jawatan kuasa berkenaan yang dipengerusikan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Mesyuarat jawatan kuasa tersebut akan bermula esok bagi meneliti dengan mendalam segala aspek termasuk isu melibatkan perdebatan dengan peniaga vape. Vape, saya sudah ada satu special jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh DG dan yang mempunyai timbalan Ketua Pengarah bahagian kesihatan awam, pengarah bahagian kawalan penyakit dan pakar-pakar yang lain, dan mereka akan mengeluarkan segala kenyataan terhadap perkara itu. So, Menteri tidak akan beri apa-apa kenyataan tentang hal itu. Yang pasti penggunaan vape akan terus dipantau Kementerian Kesihatan berdasarkan peruntukan di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau Pindaan 2011. Jelas timbalan menterinya Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, pemantauan amat perlu memandangkan terdapat bahan kimia dalam vape yang boleh menyebabkan kanser. Pemantauan meliputi penggunaan rokok elektronik yang turut mengandungi nikotin. Hari ini kita nak cuba kawalkan di bawah ke semua sekali lah. Semua sekali kita rokok, elektronik sigaret dengan vape ni kita kawal di bawah sekarang ya. Yang ada undang-undang sekarang mengawal di bawah Akta Makanan Peraturan Tembakau. Akta Makanan 1983, Akta ni kawalan tembakau. Ni peraturan tembakau. Peraturan kawalan tembakau. Ya. Dia adalah dia punya peraturan dia. Dan juga nikotin ini dikawal di bawah akta racun. Dan nikotin ini letak di bawah kumpulan C. Kumpulan C dia kena dapat prescription daripada ahli farmasis yang berdaftar ataupun doktor. Pelbagai pihak sudah mengemukakan pandangan berkaitan isu vape sama ada menyokong pengharaman atau sebaliknya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK bagaimanapun tidak bercadang menyekat pengimportan vape. Jelas timbalan menterinya Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, pihaknya akan mengeluarkan penyelarasan harga mengikut piawaian khusus untuk rokok elektronik bagi memastikan keselamatan pengguna. KPDNKK sedang mengadakan perbincangan dengan pelbagai agensi terlibat termasuk Kementerian Kesihatan dan SIRIM bagi merangka garis panduan dan penyelarasan harga untuk e-rokok itu. Ini perkara baru dengan SIRIM, dengan ini kita nak pastikan bagi segi keselamatan kegunaan vape tu. Kerana kejadian pernah berlaku, kita pun baca dalam surat khabar, terbakar lah kapal terbang. Itu untuk kita ada perbincangan. Tetapi bagi lagi satu ialah Kementerian Kesihatan. Itu yang Kementerian Kesihatan yang pergi buat brief. Oleh kerana dia perlu dapat kesahihan konten dia punya apa? Nikotin dalam vape tu. Jadi itu Kementerian Kesihatan. Kalau Kementerian kita masih lagi. Sebab itu kita we will come up ni apabila kita dapat. Dan nak make sure kata penggunaan dia selamat. Kalau kita bawa pergi mana-mana pun selamat. Jadi itu penting. Bukan saja bagi segi kesihatan, bagi segi karier kita bawa
vape turun. Itu kita akan tengok dengan sirin, dengan Sebelum ini, penumpang kapal terbang diminta menanggalkan bateri vape berikutan terdapat insiden kebakaran kecil dalam pesawat berpunca daripada alat itu yang tidak dimatikan penumpang. Pengguna vape di Malaysia kini mencecah 1 juta orang. Dalam pada itu, 257 peralatan vape bernilai RM117,000 dirampas Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dalam serbuan di 4 buah premis. Serbuan dilakukan susulan arahan Kementerian Kesihatan berhubung pemeriksaan terhadap semua premis yang menjual vape. Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir tidak menolak kemungkinan cecair yang digunakan turut dicampur dengan dadah. Cecair pelbagai perisa itu juga ditambah nikotin yang boleh membahayakan kesihatan pengguna. Cecair vape lah, dia ada perisa, banyak perisa. Jadi kalau orang nak tambah dadah pun boleh juga lah. Mudah lah, kerana dia nak buat perisa pun boleh. Jadi kemungkinan nak tambah nikotin ke boleh juga. Jadi dia membahayakan kesihatan. Datuk Dr. Ahmad Razin menyatakannya selepas menghadiri program gotong royong mega peringkat negeri di Kota Baru. Beralih ke perkembangan usaha mencegah denggi, Kementerian Kesihatan hari ini melancarkan program gotong royong mega di 15 kawasan panas secara serentak bagi membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Inisiatif memberi fokus kepada kawasan tanah atau lot kosong kerana hasil pemantauan kementerian tahun ini mendapati longgokan sampah di kawasan berkenaan menyumbang kepada 18% pembiakan nyamuk Aedes. Walaupun banyak kita mengadakan aktiviti-aktiviti macam ini, kalau tiada ada perubahan di dalam sikap rakyat pada keseluruhannya, macam kita semua nampak, contoh budaya membuang sampah di merata-rata tempat tiada terkawal. Di rumah-rumah pangsa, mereka yang ada di tingkat-tingkat yang atas itu cuma buang sampah melalui tingkap sampai dia boleh jatuh ke bawah. So budaya macam ini kalau kita tak membendung, apa-apa yang dilakukan oleh agensi-agensi kerajaan tidak akan berjaya. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam merasmikan program gotong royong mega peringkat kebangsaan di Kampung Sungai Kayu Ara, Petaling Jaya. Beberapa agensi kerajaan akan turut menjalankan gotong royong di cawangan dan fasiliti masing-masing melibatkan semua kem Angkatan Tentera, kuartus polis dan pusat latihan rela. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pula menyelaras aktiviti gotong royong di 222 taska dan kawasan rukun tetangga. Gotong royong mega peringkat negeri turut dijayakan di seluruh negara hari ini. Kebanyakan negeri setakat ini mencatat penurunan kes denggi. Gotong royong mega di Terengganu berlangsung di Kampung Masjid Haji Kadir, Kuala Terengganu. Jelas Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Muhammad Jusoh, daerah Kuala Terengganu mencatat kes tertinggi dengan 344 kes, diikuti Dungun 226 kes, Kemaman 140 kes dan Kuala Nerus 123 kes. Keseluruhannya Terengganu mencatat penurunan kes iaitu sebanyak 280 kes atau 21.3%. Di Negeri Sembilan, lebih 300 penduduk sekitar Taman Penaga 2 Sikamat menyertai gotong royong mega peringkat negeri, turut serta pihak berkuasa tempatan dan syarikat konsesi Southern Waste Management. Meskipun merekodkan penurunan 40% kes bagi demam denggi dalam tempoh 10 bulan tahun ini, namun berlaku peningkatan agak ketara bagi kes demam denggi berdarah iaitu sebanyak 17 kes berbanding hanya 7 tahun lalu. Di Perlis, gotong royong mega peringkat negeri dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man. Menurut beliau, kempen kebersihan sudah lama diterapkan dalam masyarakat, namun keberkesanannya masih belum mencapai tahap memuaskan. Sehingga bulan lalu, Perlis merekodkan 180 kes demam berbanding 210 kes pada 2014. Di Putrajaya, gotong royong dianjurkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dengan kerjasama penduduk Desa Pinggiran Putra. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KKMM, Datuk Cik Azmi Harun, pihaknya akan terus menyokong sebarang usaha mencegah penularan wabak denggi.
Gotong royong yang bermula seawal 8 pagi itu dilakukan dengan membersihkan kawasan sekitar Surau Al-Ikhwan, Desa Pinggiran Putra, termasuk kawasan takungan air. Dalam perkembangan lain, 4 perigi mengandungi kuman yang dipercayai boleh membawa kepada wabak kepialu di Kesan Jabatan Kesihatan Kelantan. Jelas Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir, pihaknya mengesan kes itu selepas membuat pemeriksaan di Kota Baru. Saya dapat juga mengesan kuman yang menyebabkan kepialu ini dalam kalau air telaga. Ada 4 air telaga yang telah kita periksa, ada kuman. Yang tu kita periksa. Kalau kita tidak periksa tu, boleh jadi ada juga kan. Sehingga bulan lalu, 151 kes demam kepialu dilaporkan di seluruh Kelantan berbanding 35 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Daerah paling tinggi adalah Tumpat dengan 58 kes, Kota Baru 47 kes dan Pasir Mas 26 kes. Beralih ke perkembangan persiapan menghadapi kemungkinan banjir pada musim tengkujuh. Peruntukan tambahan RM50 juta diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi menyediakan aset dan logistik. Ia meliputi tambahan 100 buah lori, 100 kenderaan pacuan 4 roda dan 50 buah bot, menjadikan jumlah keseluruhan 600 buah bot. Selain itu, 100 set generator turut ditambah untuk kegunaan di pusat pemindahan banjir atau di kawasan yang terputus bekalan elektrik. Ketua Pengarahnya, Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim memberitahu kesemua aset tambahan itu sudah dihantar ke balai seluruh negara, terutama di kawasan yang berisiko. Selain itu, pelan kontingensi banjir juga sudah selesai dan anggota terlibat diberi latihan intensif melibatkan kerjasama pelbagai agensi kerajaan. Kita lihat model ini sangat berkesan apabila dilakukan dengan berjaya, khususnya di Kemaman, Terengganu. Dia menjadi template lah, maknanya kita menjadi contoh yang baik untuk kawasan-kawasan lain. Dan kita telah menggunakan template ini mengadakan khusus bagi orang melibatkan orang ramai, khususnya ketua-ketua masyarakat lah, ketua-ketua kampung dalam program pengurusan bencana. Beliau menghadiri majlis penyerahan nota serah tugas dan pemakaian tanda pangkat JBPM di Kuala Terengganu. Di Kelantan, kira-kira 5,000 penduduk beberapa buah kampung di Gua Musang sudah bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir. Persiapan mereka bermula sejak sebulan lalu. Tinjauan kru kami mendapati penduduk telah menyediakan bot, mendirikan rumah pemindahan banjir dan menyimpan barangan ke tempat yang lebih selamat. Antara kampung terlibat ialah Kampung Batu Papan, Kampung Bertam Lama, Kampung Kundur, Kampung Kerinting, Kampung Bertam Lama, Kampung Bertam Baru, Kampung Limau Kausturi dan Kampung Tiong. Dan kita berbincang dan kita buat persiapan yang rapi dengan penduduk-penduduk kampung, dengan pihak-pihak kerajaan, pihak-pihak yang berwajib. Jadi kita telah dapat menyediakan beberapa buah bot, tempat-tempat untuk kita sebagai transit lah, sebagai tempat pusat pemindahan tu. Kita telah berbincang dan kita telah mengenal pasti tempat dan kita akan mendirikan kemah-kemah dan kita akan buat rumah-rumah sementara lah untuk pemindahan ni. Jadi itulah persiapan yang dapat kami atur untuk kampung ni. Seorang penduduk, Hisham Mustafa, berhabis RM15,000 untuk menyediakan 2 buah bot sebagai kemudahan penduduk kampung ketika berlaku kecemasan ketika banjir. Beliau juga turut menyediakan tempat pemindahan untuk mangsa banjir di rumahnya sendiri yang dapat menampung kira-kira 100 orang penduduk. Jadi musibah banjir yang tahun lepas, jadi kita buat iktibar dengan tak ada persiapan tiba-tiba banjir. Jadi saya masa tu ada satu buk saja. Jadi duk tolong orang kampung pindah untuk selamat nyawa lah. Jadi penat sangat. Jadi tahun ni jadi tengok ramai cuaca pun hujan banyak dia. Jadi kita awal-awal kita sudah standby buk seperti lagi. Dan penempatan pun masa banjir itu kita tak ada arah nak pergi mana. Jadi saya ambil inisiatif buat tempat perpindahan. Kira dalam 100 orang rasa boleh lah banjir tahun ni.
Untuk tahun ni alhamdulillah mana kita pun ada buat semaya ajak lah juga dalam minta dengan Tuhan dah. Mana Amor selaku imam mukti batu apa ni kita buat semaya ajak untuk minta dengan Tuhan supaya tidak berlaku bencana. Jadi insya-Allah lah mana Amor menyeru kepada semua penduduk batu apa lebih kurang 200 buah rumah, lebih kurang 1000 mana penduduk standby lah untuk kita mari belanja. Mana kena masing-masing sedialah untuk hadapi banjir lah. Banjir tahun lalu menyaksikan 185 buah daripada 230 buah rumah di Kampung Batu Papan ditenggelami air. Di Pahang pula, Jabatan Kesihatan Negeri bertindak menempatkan sepasukan pegawai perubatan di 40 klinik desa yang dijadikan pangkalan hadapan. Mereka akan ditempatkan sehingga tamat musim banjir bagi memastikan penduduk khususnya di kawasan pedalaman mendapat perkhidmatan rawatan kesihatan. Mengambil iktibar tahun lalu, terdapat beberapa kes kawasan yang terputus hubungan dan lewat mendapat bantuan perubatan kerana hanya boleh diakses melalui udara selain kekurangan bot. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zainal Arifin Omar memberitahu bermula pertengahan November ini pihaknya menempatkan bekalan dan pegawai perubatan di lokasi kerap banjir terutama di kawasan pedalaman termasuk di Pulau Tioman. Kita dah banyakkan pangkalan harapan. Tioman, lepas tu di Temeling dan dua tempat di Maran dan Beruk lah. Jadi kalau terputus hubungan, kita dah ada dah. Kita tak payah nak tunggu ni. Jadi kita mungkin dalam bulan November ke, kita dah postkan orang ke situ. Macam Temeling duduk situ untuk sampai sehingga banjir. Jadi dipanggil forward base. Selain itu, penggunaan radio amatur dan bot akan turut diperluas di kawasan berisiko bagi melancarkan tugas anggota perubatan. Bagi pihak kerajaan negeri, sebanyak 6 buah bot akan digunakan bagi tujuan menghantar bekalan perubatan dan pasukan perubatan. Jabatan dah dapatkan peruntukan berapa biji dah tu? Kita ada 6. Kita tambah contohnya di Beruk sendiri kita dah ada bot ya. Jadi maksudnya kita responsif kepada keperluan banjir ini. Lebih 200 wakil negara bertafakur selama 2 minit di Tugu Negara pagi tadi. Ia bagi memberi penghormatan kepada wira-wira yang gugur dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Upacara khas anjuran Suruhanjaya Tinggi Britain ini berlangsung kira-kira 1 jam. Ia dimulakan dengan menyanyian choir dan diakhiri dengan peletakan 39 kalungan bunga di kaki Tugu Negara. Antara yang hadir ialah Duta, Pesuruhjaya Tinggi dan Penasihat Pertahanan Asing dari Britain, Perancis, Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Jerman dan New Zealand serta wakil Malaysia. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Britain, Vicky Tradle, upacara ini turut diadakan di seluruh negara Commonwealth untuk memperingati kira-kira 16.5 juta nyawa dan lebih 20 juta orang yang cedera ketika Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918. Ketika Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918. This ceremony is always on the second Sunday of November. It is a tradition spanning 100 years. So we continue it here, and events like this are happening in every Commonwealth country across 53 nations in the world today. For us, it is important to respect and remember those who have given everything, including their lives, in defense of our freedoms. Tradle turut memberi penghormatan kepada komuniti Sing atas sumbangan tentera Sing di Malaysia yang berkhidmat dengan tentera British sebelum ini. Menurut beliau, walaupun tentera Sing kurang diketahui umum, jasa mereka tetap tidak boleh diketepikan. Yeah, I think it is appropriate to honor the Sikhs, especially serving in the British Army. The Sikhs was known as the sword arm of the British Empire. The first thing I think the British did when they saw the powers of the Sikh military, they took them under the British Army, and I think the Sikhs have served the British faithfully all these years until independence, even though they only...
Hari memperingati Wira Perang Dunia turut disambut di Labuan. Ya, sebahagian acara dalam kalender pelancongan Labuan yang turut disambut beberapa negara Commonwealth lain. Hampir 4,000 anggota tentera Australia, British, India dan Malaya yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua, termasuk sebahagian tentera yang tidak diketahui identitinya, disemadikan di tapak perkuburan perang di Labuan ini. Majlis yang penuh dengan adat istiadat dimulakan dengan acara perbarisan kawalan kehormat oleh 10 anggota polis, tentera udara, laut dan darat. Ia kemudian diikuti upacara membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Kalungan bunga diletakkan di tugu peringatan perang sebagai tanda penghargaan dan mengenang jasa mereka yang terkorban. 4 wakil kedutaan asing iaitu British, Canada, Australia dan Bangladesh serta lebih 300 tetamu dan kaum keluarga tentera yang terkorban menghadiri majlis memperingati tamat perang di Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua di Labuan. Tugu Peringatan Perang Dunia Kedua ini juga tersenarai sebagai mercu tanda keempat Malaysia Traveller's Choice Award 2015 daripada TripAdvisor. Memupuk wanita muda menjadi pemimpin yang cekap dan berwibawa penting demi masa depan ASEAN dan rantau ini. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor berkata, selepas semua perkara diperkatakan dan dilakukan, akhirnya kejayaan dalam memupuk pemimpin wanita muda terletak di tangan para pemimpin ASEAN sendiri. Sehubungan itu, Datin Sri Rosmah mengajak semua pihak menggembling tenaga menyediakan wanita muda dengan persekitaran yang sesuai dan kondusif selain memupuk keupayaan kepimpinan untuk memastikan potensi wanita muda digilap sebagai pemimpin. Berucap merasmikan persidangan kepimpinan wanita muda ASEAN 2015 di Ibu Negara, beliau berharap melalui persidangan ini kalangan pemimpin wanita muda ASEAN dapat berinteraksi dan melibatkan diri secara aktif. A strong networking is acknowledged as the key to success, as it will enable you to launch and promote your initiative, implement your activities, and achieve your goals. Nothing happens in isolation. Working alone is extremely difficult and will not achieve positive outcomes. Networking provides access to new resources, information, possible partnerships, and connections. It is indeed a valuable, multifaceted tool. Walaupun hasilnya mungkin dapat dilihat dalam tempoh 5 hingga 10 tahun, persidangan ini merupakan permulaan baik dan langkah penting bagi memastikan suara wanita kekal berpengaruh. Persidangan 3 hari ini anjuran Malaysia Young Future Aspiration MYFA dengan kerjasama Biro Antarabangsa dan IPT Puteri UMNO bertemakan Solidarity in Harmony yang menjadi platform bagi wanita muda di seluruh negara ASEAN membincangkan pelbagai isu, cabaran dan sumbangan mereka kepada masyarakat. Persidangan mengumpulkan 500 peserta wanita muda dalam negara ASEAN, khususnya pelajar, ahli politik, usahawan dan aktivis sosial. Tiada kenaikan harga dikesan di beberapa kawasan dan pasaraya di Pulau Pinang menjelang perayaan Deepawali. Malah bekalan keperluan asas juga mencukupi. Barang keperluan asas seperti ubi kentang, biji parpu, cili, ayam dan daging kambing mempunyai bekalan stok yang secukupnya di negeri Pulau Pinang sempena perayaan Deepawali. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Ahmad Bashar Mat Hanifah berkata, beliau berpuas hati dengan bekalan yang disediakan sempena musim perayaan yang akan menyaksikan permintaan tinggi terhadap produk makanan. Kita juga mendapat kepastian bahawa bekalan, ini penting. Walaupun harga kalau dah kita kawal, kita turun, tapi bekalan mencukupi, terutama sekali barang-barang keperluan untuk keluarga kaum muda ni. Daging kambing, parpu, ubi kentang, dan kita kawal cili dan sebagainya. Begitu juga telur ayam, tapi dan juga ayam bersih.
Beliau sebelum itu meninjau pasar basah di Bayan Baru dan perniagaan di Little India dan meluangkan masa kira-kira 3 jam membuat lawatan kerja sambil meninjau harga dan kualiti produk yang ditawarkan. Datuk Ahmad Bashah menegaskan hasil tinjauan beliau berpuas hati dengan harga yang ditawarkan dan setakat ini tiada rungutan daripada pembeli atau konsumer. Untuk rekod, KPDNKK telah mengadakan 12,000 lawatan di seluruh negara melalui agensi penguatkuasaannya di seluruh negara sempena perayaan Deepavali. Seorang polis bantuan wanita maut manakala 3 sekeluarga cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah kereta. Kemalangan berlaku di kilometer 34.5 Jalan Johor Bahru, Gelang Patah pagi tadi. Jelas Ketua Polis Daerah Nusajaya Superintenden Nur Hashim Muhammad Nur Hidayah Ismail 23 tahun yang memandu Honda Civic meninggal dunia di tempat kejadian. 3 sekeluarga yang cedera parah pula ialah pemandu dan penumpang Proton Wira, Kamis Simin 41 tahun, isterinya Norain Arifin 40-an serta anak lelaki mereka Muhammad Khairul Adli Kamis 7 tahun. Seorang lagi anak Kamis dilaporkan tidak cedera. Kereta Nur Hidayah yang dalam perjalanan menuju arah Gelang Patah memasuki lorong sebelah kanan dan kemudian merempuh kereta Proton Wira dari arah bertentangan. Mayat Nur Hidayah dihantar ke Hospital Kuala Kulai untuk bedah siasat. Manakala Khamis, keluarga dihantar ke Hospital Sultan Aminah untuk rawatan. Manakala di Kedah, seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun yang dikuatiri lemas di sebatang sungai berdekatan Taman Flora Kuala Sungai Alustar petang semalam ditemui meninggal dunia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, mayat mangsa Muhammad Wafi Abu Bakar ditemui pada pukul 10.50 pagi tadi oleh anggota penyelamat. Mangsa dijumpai di bawah rumpun buluh semasa kerja-kerja mencari di sungai tersebut 100 meter dari lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB untuk proses bedah siasat. Mayat kemudiannya dituntut ahli keluarga mangsa. Tindakan seorang abang yang sanggup membawa adik perempuannya membeli dadah menerima padah apabila ditahan dalam satu operasi di Melaka. Suspek berumur 25 tahun itu antara 65 lelaki yang ditahan dalam operasi di Kampung Gelam, Tanjung Keling awal pagi tadi. Lebih memalukan apabila suspek yang membawa adiknya yang berusia 16 tahun itu dalam perjalanan melawat bapanya yang terlantar di hospital sanggup singgah ke kawasan ladang kelapa sawit untuk mendapatkan bekalan dadah. Operasi membabitkan 63 anggota dari 5 agensi termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Melaka, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Melaka, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pertahanan Awam dan Rela. Operasi turut berjaya menahan 5 suspek berusia antara 20 hingga 45 tahun disyaki pengedar pelbagai dadah jenis konvensional termasuk heroin, morfin dan Iramin 5. Pengarah AADK Negeri Muhammad Yusof Kameh berkata penangkapan 5 suspek terbabit dianggap kejayaan besar operasi itu dalam melumpuhkan aktiviti pengedaran dadah khususnya di kawasan terbabit. Tangkapan kali ini kita rasa berjaya kerana salah seorangnya memiliki yang kita anggarkan. Yang kita anggarkan melebihi daripada 24G untuk satu orang. Dan untuk yang suspek yang kedua kita syaki dia membawa sebanyak 6G. Dan yang ketiganya 1G dan juga ada satu orang lagi dia juga turut membawa Iramin 5. Jadi benda-benda yang sebegitu menunjukkan kejayaan di dalam operasi bersepadu kita. Yang kita sebut sekali, yang kita sama-sama, yang kita masuk awal pagi bersama dengan PDRM, JPN, JPAM dan juga Rela. Ekoran daripada itu operasi bersepadu ini bukan saja kita akan teruskan di sini dan kita juga akan jalankan di tempat-tempat yang lain. Beliau ditemui media selepas operasi yang bermula pukul 5 pagi itu di kawasan ladang kelapa sawit terbabit. Suspek yang disyaki pengedar disiasat di bawah Seksyen 12 dan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan penagih yang ditahan disiasat di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 jika didapati positif menggunakan dadah.
Penggunaan sistem binaan berindustri IBS akan ditingkatkan dalam sektor pembinaan rumah. Ini bagi membolehkan rakyat membeli rumah yang berkualiti pada harga murah. Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata banyak negara iaitu China dan Filipina telah mula menggunakan IBS kerana ia mampu menjimatkan kos dan masa. Saya percaya bila IBS, the house is cheap. Macam kita SPNB ya. SPNB punya rumah mesra rakyat tu is a bungalow. 3 rooms, 2 bedroom. Jual at 65, 55, 45. And then government bagi subsidi pula. Jadi why that only limited to SPNB? Because the IBS punya supply chain tu tak ada grow. But now it will be growing. Banyak ada pihak minat. Prima also very interested doing that. Datuk Seri Ahmad Husni ditemui media selepas sesi wawancara bersama stesen Radio Perak FM di Ipoh. Beliau turut menjelaskan kerajaan tidak akan mengawal harga rumah kerana ia tertakluk kepada harga pasaran yang mengambil kira kos pembinaan. Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA bakal memberi impak positif kepada pasaran ekspor negara. Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia Perdasama menyifatkan kebimbangan segelintir pihak terhadap TPPA yang dikatakan menindas negara membangun sebagai tidak berasas. Menerusi satu kenyataan, Perdasama menegaskan hak Bumiputera dan kedaulatan negara tetap terpelihara di bawah TPPA. Begitu juga dengan isu-isu lain seperti kontrak kerajaan yang kekal 30% diperuntukkan kepada kontraktor Bumiputera. Pembekal dan pengilang Bumiputera pula akan terus menikmati harga keutamaan bagi barang dan perkhidmatan serta kontrak pusat untuk keperluan sedia ada. Pengguna tempatan bakal mempunyai pilihan barangan asal berkualiti tinggi pada harga yang berdaya saing dari 12 negara yang menyertai TPPA. Namun sebelum dibentangkan di Parlimen, siri penerangan dengan pihak berkenaan perlu diadakan lebih kerap supaya segala kesangsian dan persepsi yang salah mengenai TPPA dapat diperjelas. Proton Holdings Berhad bersedia untuk memasuki semula pasaran Chile Disember ini. Menurut Duta Malaysia ke Chile, Datuk Dr. Muhammad Ramis Yahaya, buat permulaan 3 model Proton akan tiba di Chile sebagai kereta ujian sebelum diedarkan oleh Andes Motor. Menerusi kenyataan laman sosial Facebook Datuk Dr. Muhammad Ramis, beliau mengadakan pertemuan dengan pengurus besar Andes Motor Jorge Green dan pengurus komersilnya Maximiliano Khamis lalu untuk membincangkan perkara tersebut. Andes Motor telah menandatangani perjanjian pengedaran dengan Proton dan akan menerima 3 model pertamanya iaitu Saga, Preve dan Exora pada Disember. 500 buah kereta Proton dijangka akan diimport setiap tahun bagi tempoh 5 tahun akan datang. Kerjasama itu bakal meningkatkan perdagangan di antara Malaysia dan Chile kepada $6 juta Amerika setahun. Pengeluar kereta nasional memasuki semula pasaran negara itu selepas menandatangani perjanjian perdagangan bebas Malaysia-Chile. Proton sebelum ini pernah memasuki pasaran Chile pada 1990-an. Dilema penganjuran jelajah berbasikal terbesar negara Litua di Langkawi LTDL 2016. Kementerian Belia dan Sukan KBS sudah mengesahkan penganjur yang akan mengambil alih penganjuran itu selepas penganjur asal Human Voyage menarik diri. Pengumuman rasmi penganjur akan diumumkan minggu depan dan KBS memberi jaminan LTDL 2016 berkategori horse akan berlangsung meriah pada bulan Mac. Beliau percaya pemenang hak penganjuran tersebut mempunyai pasukan pengurusan berpengalaman sangat luas dalam penganjuran kejohanan berbasikal besar seperti LTDL. Kita telah terima bidaan daripada 4 syarikat dan bidaan yang kita telah terima ini semua kompetitif dan yang kita telah temu duga semua syarikat yang diketuai oleh Ketua Setiausaha dan Datuk Jamil Ketua Setiausaha telah mengesyorkan 2 syarikat daripada 4 dan setelah kita bincang kita telah buat keputusan dan untuk memberi hak penganjuran kepada salah satu syarikat daripada 2 tu.
Namun, difahamkan peruntukan LTDL 2016 kekal berjumlah 10 juta ringgit seperti mana LTDL 2015. Sementara itu, Khairi berkata KBS mempunyai perancangan jangka masa panjang untuk meningkatkan pencapaian sukan berbasikal lebuh raya di Malaysia. Justru, beliau akan terus menjalinkan kerjasama dengan Persekutuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia PKBM untuk mencari formula terbaik, menjadikan Malaysia sebuah negara rantau Asia yang boleh bersaing dalam kejohanan dunia 5 tahun akan datang. Hari ini dalam track cycling kita nombor 1 di Asia Tenggara dan antara top 5 lah ataupun top 3 lah di Asia. Tetapi saya nak pencapaian yang sama juga dalam road cycling. Sebab dari segi penajaan, dari segi minat, dari segi pengikut lebih ramai untuk road cycling. Jadi saya akan bincang dengan PKBM satu perancangan 5 tahun untuk kita naikkan road cycling ke sama taraf dengan track cycling. Khairi berkata demikian pada ASEAN Cycle Fest 2015 di Dataran Merdeka. Dalam pada itu, beliau turut menyeru pihak swasta tampil memberi sokongan kepada kejohanan berbasikal yang ternyata mempunyai peminat dan penyokong yang ramai di Malaysia. Dalam pada itu, pelumba negara Muhammad Harif Saleh muncul juara dalam acara ASEAN King Sprint pada kejohanan ASEAN Cycle Fest yang berlangsung pagi tadi di Dataran Merdeka. Harif Saleh yang mewakili pasukan Terengganu Cycling, TSG mencatat masa 1 jam 4 minit 32 saat kurang 1 minit di hadapan pelumba pasukan Malaysia, Sufian Nabir Omar, markala tempat ketiga, Cikgu Nazmi, Cikgu Ramli juga daripada pasukan TSG. Maksudnya kita sprint beramai-ramai dan kita bekerja keras dengan tim Malaysia untuk buat lead up untuk siapa yang sprinter macam saya, sprinter untuk TSG dan Sufian Nabir dia sprinter untuk Malaysia. Dan apabila lagilah 2 kilo kita orang memang dah cakap kat dia kita orang siapa-siapa nak menang memang kita lawang lah dulu macam mana. Tapi alhamdulillah rezeki ni nombor 1. Selaku juara, Harif membawa pulang RM2,500 serta piala kejohanan. Acara perlumbaan itu mengambil jarak 42 km merangkumi 5 pusingan dengan setiap pusingan mengambil jarak 8.4 km. Selain acara ASEAN King Sprint, turut berlangsung perlumbaan basikal lebuh raya terbuka 42 km, mountain bike sejauh 39 km dan juga folding bike sejauh 32.29 km. Beralih ke kejohanan skuash kebangsaan 2015, Muhammad Nafis Wan, Muhammad Adnan dan Delia Arnold menempati ramalan apabila muncul juara bagi perseorangan lelaki dan wanita selepas menewaskan lawan masing-masing di pentas akhir. Turut dengan status pemain pilihan, Nafi Izwan nyata berada di kelas tersendiri ketika menentang Muhammad Ashraf Azan. Tiada masalah di set pertama buat Nafi Izwan apabila melakar kemenangan mudah 11-3. Meskipun Ashraf bangkit di set kedua, namun ia masih belum mampu untuk menandingi Nafi Izwan yang menang 11-6. Di set ketiga, Ashraf tampak tidak mahu mengalah dan terus memberi tentangan terhadap pilihan utama itu. Namun, Ashraf hanya mampu meraih 7 mata sebelum tewas 7-11 sekaligus memberikan kemenangan kepada Nafi Izwan. Sementara itu, aksi perseorangan wanita pula menyaksikan pilihan pertama Delia Arnold menepati ramalan untuk muncul juara selepas menang ke atas Lau Wee Wen Straight Games. Delia nyata tidak diberi laluan mudah untuk meraih mata apabila Lau Wee Wen mengawal gelanggang dengan baik di awal permainan. Namun, segalanya berubah apabila Delia menggunakan taktik rally panjang untuk memerangkap Wee Wen. Percaturan itu ternyata berhasil apabila Delia Arnold menang 11-6, 11-5, 11-5 sekaligus memberikan kejuaraan sulung buatnya. You know, playing Wee Wen is always not easy, although she's not her 100%. You know, I have to pay extra focus today on court, you know, because you never know which shot she's going to pick up and which shot she can't reach to. So yeah, I was just keeping the rallies going and try not to make so many errors. Yeah. Kemenangan ini menyuntik semangat Delia yang akan turun di terbuka Hong Kong bulan depan. Persatuan Lawn Tenis Malaysia LTAM akan melakukan beberapa perubahan dalam usaha untuk terus meningkatkan kualiti sukan itu pada masa akan datang. Antara perancangan awal, membentuk modul latihan yang lebih efektif untuk pembangunan selain mengadakan lebih banyak kejohanan bertaraf antarabangsa. Perkara itu disuarakan Presiden baru LTAM Mirzan Tun Mahathir. Namun, ia bukan perancangan jangka pendek dan perlu diteliti secara mendalam. Beliau mengambil alih kepimpinan LTAM selepas menyandang kerusi Presiden sebelum ini, Tan Sri Abdul Razak Latif gagal menghadiri mesyuarat agung 2 tahunan yang berlangsung pada 19 September lalu.
Malah, LTAM akan memberi tumpuan terhadap persiapan atlet menjelang Sukan SEA 2017 yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur. Mirzan turut mengharapkan kerjasama daripada Persatuan Negeri untuk mempromosikan sukan ini bagi menyemai minat dalam kalangan pemain muda. Seorang kanak-kanak berusia setahun yang menghidap penyakit biliria atresia atau kegagalan fungsi hati sejak berusia 13 bulan memerlukan bantuan kewangan berjumlah RM250,000. Sumbangan bagi membiayai pembedahan adik Nik Nur Amni Rania Nik Muhammad Hafizi di India. Bapanya Nik Muhammad Hafizi dan isteri Aini Azura berharap agar anak sulung mereka dapat menjalani pembedahan pemindahan hati dengan kadar segera. Ini seperti yang disarankan doktor di Pusat Perubatan Universiti Malaya selepas menerima rawatan awal bulan lalu. Pembedahan di hospital tempatan tidak dapat dilakukan segera kerana menunggu giliran yang agak lama. Nik Nur Amni Rania mula dikesan mempunyai masalah hati ketika berusia 2 minggu sebelum menjalani pembedahan membuang hempedu ketika berusia sebulan di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Dia telah operate umur dia 54 hari. Dia buat kasai prosedur. Okey, kasai tu dia bypass hati lah, dia buang hempedu. Okey, umur dia 6 bulan, doktor kata kasai tu fail. Itulah yang dia kena buat transplant lah, sebab kasai tu fail. Setakat ini sebanyak RM35,000 berjaya dikumpul hasil sumbangan orang ramai. Harapan tu nak anak sihat macam kanak-kanak yang lain lah. Itu yang saya mengharap orang ramai dapat bantu kami untuk adik Rania cepat jalani pembedahan dia. Bagi yang ingin menghulurkan sumbangan boleh menyalurkannya menerusi akaun CIMB atas nama Aini Azura atau menghubungi Nik Muhammad Hafizi di talian tertera. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX memohon kerajaan pusat memberi perhatian dalam peruntukan bajet 2016 yang sedang dibahas di Parlimen. Peruntukan perlu diagih untuk membangunkan semula bilangan kios milik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di seluruh negara. Menurut Presiden QPEX, Dato' Aziz Muda, daripada 51 kios yang sebahagian besar beroperasi di sekitar bandar dan kawasan Lembah Kelang, 26 buah didapati tidak lagi berfungsi. Kerosakan kios berkenaan menyebabkan hasil kutipan JPJ berkurangan kira-kira RM6.5 juta setahun. Permohonan dibuat selepas QPEX menerima banyak aduan dan pandangan daripada pelbagai lapisan masyarakat mengenai keperluan kios berkenaan. Ini boleh mempercepatkan proses kaunter. Pelanggan-pelanggan tak perlu lagi berurusan di kaunter dan boleh urusan terus dengan kios. Dan sehingga hari ini kita dapati di JPJ sendiri ada 51 kios, tapi 26 tidak berfungsi. Kios JPJ dilancarkan sejak 2012 di bawah program MySikap. Ia adalah perkhidmatan kaunter dalam talian bagi kegunaan orang awam melakukan pembayaran pembaharuan lesen kenderaan, cetakan dan memperolehi maklumat terkini JPJ. Dato' Aziz berkata demikian selepas menyempurnakan program Satu Komuniti Satu JPJ peringkat daerah Dungun di Sekolah Kebangsaan Padang Pulut, Dungun. Catuan bekalan air di beberapa kawasan di Johor Bahru dan Pasir Gudang sejak Ogos lalu masih berterusan sehingga kini disebabkan paras air di empangan Sungai Layang dan empangan Sungai Lebam belum pulih sepenuhnya. Walaupun akur dengan situasi tersebut, Ahli Parlimen Pasir Gudang Nurmala Abdul Samad berharap ia dapat diatasi terutama ketika tibanya musim tengkujuh. Beliau kerap berhubung dengan Syarikat Air Johor SAJ Holdings untuk mengetahui perkembangan paras air di empangan dari masa ke semasa dan meminta pihak SAJ melonggarkan jadual bekalan air berjadual di beberapa kawasan perumahan khususnya rumah pangsa. Kalau rumah flat 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat kan, kalau dia nak bawa air memang ada masalah lah dibandingkan dengan rumah bawah. Jadi beberapa kali dan SAJ pun ada respon yang agak positif. Bila kita kata tolong longgarkan, ada hari yang dia longgarkan jugalah untuk percatuan ini.
SAJ Holdings sebelum ini menggunakan sistem bekalan air berjadual di beberapa kawasan di Pasir Gudang serta Johor Bahru sebagai langkah penjimatan bekalan air bersih. Seramai 116,000 pemilik akaun di kedua-dua kawasan terlibat sepanjang tempoh tersebut. Baiklah, paparan itu mengakhiri Nasional 8 edisi 8 November. Dan selepas ini bersama Alia Jasmine dalam Best 5-10 dengan itu. Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa. Teruskan Alia.